Saudara kita berdoa 我 bersama. 们来祷告。 Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, 我们所靠着耶稣基督所敬拜的父神呐、 kami bersyukur kalau pada pagi ini kembali lagi kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. 感谢你，我们今天能够再次聆听你的话语。 Kami sudah banyak membuka telinga kami untuk mendengar suara-suara dunia dan bahkan membuka hati untuk menerima ajaran-ajaran dunia. 很多时候，我们的心门、我们的耳朵是为世界的教导而打开的。 Seringkali suara-suara dunia, ajaran-ajaran dunia justru merusak rohani kami dan merusak iman kami. 很多时候，世界的教导毁坏了我们的信心、我们的信仰。 Tapi saat ini Tuhan kami mau buka telinga kami, buka hati kami untuk mendengar suara-Mu, untuk menerima ajaran-Mu. 主啊，但是这个时候，我们真的渴望打开我们的心门、我们的耳朵来聆听你的话语。 Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami. 求上帝你祝福我们， Pakai hamba-Mu yang lemah ini, pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat untuk setiap anggota-anggota jemaat. 求主你使用你两位仆人来成为祝福的管道。 Dan hamba-Mu juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, ditegur, diingatkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 那你的仆人也因着你的话语而得到教训。 Sehingga setiap kami saat ini sungguh Tuhan mendapatkan penghiburan, kekuatan dari firman, tapi juga teguran, koreksi, kritikan dari firman Tuhan. 让我们每个人都得到你的话语的坚固，以你的话语来提醒我们，来感动我们。 Biarlah Tuhan dipermuliakan. 愿你的名得到荣耀 Di。dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. 弟兄姐妹们，大家早安！ Bersyukur pada Tuhan pada pagi ini kembali kita boleh datang untuk beribadah, untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. 感谢上帝的恩典，今天早上能够一起来敬拜上帝，聆听神的话语。 Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara untuk beribadah bersama dan berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. 感谢上帝的恩典，我今天能够在大家中间一起来敬拜上帝，也把上帝的恩典真理分享给大家。 Saya dari Sekolah Alkitab STT Amanat Agung di Jakarta, di mana saya menjadi dosen dan ketua di Sekolah Alkitab tersebut. 我是在雅加达的这个大使命的神学院任这个他们的会长，以及我是其中的一个教师。 Dan karena itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan salam sejahtera dari rekan-rekan pelayanan saya sesama dosen yang ada di STT Amanat Agung. Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Kiranya hidup saudara, keluarga saudara terus diberkati oleh Tuhan. 那么，因此我也代表我们的大使命神学院的全体老师同学们，向大家致安，愿上帝的恩典祝福每一位弟兄姐妹们。 Tema hari ini memang tentang berkat. 今天的主题是关于祝福， Bahkan lebih bagus lagi adalah dikatakan berkat yang menjadikan kita kaya. 更特殊的就是上帝的赐福让人富足， Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. 上帝的赐福让我们可以富足， Kalimat yang sangat menarik. 这是一个非常吸引人的经节。 Mari saudara kita lihat ke dalam Alkitab. 我们来看我们的圣经， Amsal pasal 10 ayat 22. 箴言第10章22节， Amsal pasal 10 ayat 22. 箴言第10章22节。 Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 箴言第10章22节，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧愁。 Menarik saudara kalimat ini, khususnya bagian pertama dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. 这一节是很特殊的，特别是上半段，他说到耶和华所赐的福使人富足。 Buat pikiran kita saudara, kata berkat dan kata kaya ini memang kelihatannya sangat dekat, erat berhubungan.
在我们的思想里面，所谓的上帝的赐福跟我们的富足是非常密切的关系。 Tapi hari ini kita akan mencoba merenungkan apa yang dimaksud dengan berkat Tuhan menjadikan kita kaya. 那么今天我们来思想一下，什么是耶和华所赐的福呢？ Apa yang dimaksud dengan berkat? 这个赐福是什么意思呢？ Kemudian apa yang dimaksud dengan kaya? 以及富足又是什么意思呢？ Walaupun kata-kata ini sudah begitu sering kita pakai, begitu akrab, masih perlu kita renungkan lagi supaya kita lebih memahami ajaran kebenaran Tuhan, ajaran firman Tuhan mengenai berkat dan mengenai kekayaan. 虽然我们经常听到关于赐福与富足，但是我们更加的需要来深思考虑神的话语，让我们真正得到里面的意思。 Yang pertama, saudara, mari kita melihat apa yang Tuhan maksudkan dengan berkat. 首先，我们来看一下所谓的耶和华所赐的福是什么。 Saudara, paling tidak kita harus mulai untuk menekankan, untuk baik-baik kita pikirkan, berkat itu tidak boleh selalu hanya diartikan sebagai harta kekayaan. 首先，我们要明白一件事情，所谓的赐福，我们不单单要把它看作是一个属于物质的那个宝贵的东西。 Berkat tidak boleh selalu diartikan, tidak boleh selalu didefinisikan sebagai harta kekayaan. 那个祝福呢，不一定是那个财宝。 Banyak orang suka berpikir gini, kalau Tuhan berkati saya, maka saya akan punya banyak harta kekayaan. 很多人认为，如果上帝赐福我的话，我应该有很多的宝物。 Ada teologi namanya teologi kemakmuran, mengajarkan seperti itu. 有一个神学名叫这个丰盛神学，它就是这么教导的。 Kalau betul kita diberkati, pasti kita punya harta kekayaan yang banyak. 如果上帝真的祝福我，那么我就拥有很多的财宝。 Ini saja sudah salah. 这种看法已经是 Tapi 错了。 seringkali juga dibalik. Seringkali dibalik malah. 但是很多时候，他们就这样的颠倒过来说。 Kalau orang Kristen yang punya banyak harta kekayaan, itu tandanya dia diberkati Tuhan. 如果一个基督徒他有很多财宝的话，这就是说上帝在祝福他。 Jadi nggak peduli dia dapatnya dari mana. Kalau kelihatan dia kaya, itu berarti orang ini penuh dengan berkat. 不管他是从什么样的手段得到这些财物，只要这个人是有很多的财物，他就是上帝所祝福的人。 Karena dia penuh diberkati Tuhan, maka langsung dipilih jadi majelis di gereja. 因为他是个门上帝所赐福的，所以就不用看他的背景，直接选他成为教会的执事。 Pendeta langsung kalau ngomong sama dia agak nunduk sedikit. 牧师见到他说话的时候，会低着头跟他说话。 Langsung orang itu menjadi terkenal, orang Kristen yang hebat, orang Kristen yang luar biasa. 这个人就成为一个很出名的一个基督徒。 Saudara, karena kita sering kali itu mengaitkan bahwa yang namanya berkat, ciri dari berkat Allah yang paling utama, definisi yang paling utama dari berkat itu adalah harta kekayaan. 很多时候，我们就想到上帝所赐的福最能够让人家看得到的，就是他的财物。 Dan harta kekayaan itu adalah tanda bahwa seseorang itu diberkati oleh 这个 Tuhan. 财物就是一个人蒙上帝祝福的一个记号。 Saudara sekalian, bahkan di dalam kitab Amsal tadi yang kita baca di pasal yang ke-10, beberapa ayat sebelumnya sudah menegaskan bahwa itu pemahaman yang salah. 我们看这个箴言里面第10章也好，还有别的这些经文，我们看到这种的看法是错的。 Misalnya pasal 10 ayat 2. 比如说第10章第2节里面， Yang tadi kita baca pasal 10 ayat 22, sekarang pasal 10 ayat 2. 刚才是10章22节，现在是10章第2节。 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. 10章第2节，不义之财毫无益处，唯有公义人就能脱离死亡。 Saudara perhatikan baik-baik, jadi harta kekayaan itu bisa diperoleh dengan cara yang tidak benar, cara yang fasik. 这里也看到可以用一些不义的手段来得到财物， Dan itu saudara sekalian dianggap tidak ada artinya, tidak berguna. 那么这里又说到，这种得到的方法得到财物是没有益处的。 Orang bisa menyembah-nyembah harta, 很多人可以去跪拜他们的财物， tetapi Tuhan juga memperhatikan bagaimana engkau memperolehnya. 上帝也在那边注意你是用什么样的手段去争取得到你的财物。 Cara memperoleh harta benda, saudara sekalian, itu juga memperlihatkan apakah betul-betul itu berkat atau enggak. 你的手段、你的方法去得到你的财物，能够看到你这所得到的是不是上帝的所祝福的。 Tapi zaman ini kan kita lebih terpesona pada
hartanya dibandingkan dengan cara memperolehnya. 但是现今的社会，我们很多时候只是羡慕人的财物，我们却不看他们是怎么得到的。 Kita nggak peduli kalau dia orangnya kejam di perusahaan, orangnya sangat serakah, orangnya sangat pelit, orangnya menekan buruh dan sebagainya, atau cara korupsi, atau cara nipu, cara merampok. Pokoknya kalau kita lihat dia muncul dengan harta kekayaan, wah langsung di dalam masyarakat orang itu dihargai, dihormati luar biasa. 但是在我们当今的社会里面，我们就不管一个人用什么样的手段，无论是他是不法的、犯法的、非法的，种种的的手段去争取他的财物，但是我们却没有去理会他所做出的这一些。我们只要看到一个人他有钱有势，我们就非常的尊敬这样的人。 Banyak orang Kristen bisa seperti itu, saudara, di dalam hidup sehari-hari dia bisa kesaksian Tuhan sangat memberkati dia sehingga perusahaannya maju dan sebagainya. 有一些基督徒也会这样的做见证，上帝非常的疼爱他，祝福他，让他的这个生意呢、公司呢不断的进步。 Padahal mungkin dalam menjalankan perusahaannya banyak cara-cara kotor yang dia sudah lakukan. 然而在他经营他的公司里面，很多用一些不法的手段、犯法的去经营。 Kadang-kadang untuk membersihkan yang kotor itu dia masuk penjara beberapa tahun, keluar lagi masih sangat kaya raya dan terus menyebutnya itu adalah berkat dari Allah. 甚至有些他们做非法的生意以后，被加进监牢以后几年被审判了，那么从监牢被释放出来以后，他会又在那边做见证，因为他还有很多一大笔的资金，他会做见证说这一切都是上帝的祝福。 Saudara sekalian, bukan sekedar cara memperoleh harta benda. 弟兄姐妹们，不单单只是一个方法去争取你的财物， Tapi cara menggunakan. 但是你怎样用什么方法去用你的财物？ Kalau kita mengatakan berkat Tuhan itu adalah harta benda, 如果我们说上帝的祝福是这些财物， kemudian kita merasa wah sangat diberkati oleh Tuhan 那我们觉得上帝祝福我们非常的多， karena saya punya banyak harta benda. 因为我有许多的财物。 Tapi hidupnya, cara dia menggunakan uang, saudara sekalian sama sekali nggak menunjukkan kalau itu adalah berkat Allah. 但是在他的生活里面，他所使用的，他所种种的生活习惯，没有看出他这个正在使用上帝的祝福。 Kalau berkat Allah itu adalah titipan Allah, pemberian Allah dan engkau harus gunakan baik-baik. 如果是上帝赐福的话，那么这些财物呢，是上帝暂时交给你，你要很认真的、很负责任的去用。 Tapi banyak orang walaupun di mulut mengatakan itu berkat, tapi dia menggunakannya dengan begitu kacau, begitu sembrono, begitu sombong, begitu berfoya-foya. 但是有一些人，虽然他在口里承认这一切都是上帝的赐福，但是在他生活里面很乱七八糟、很随随便便的滥用上帝给他的赐福恩典。 Saudara sekalian, kita harus bisa melihat bahwa Alkitab tidak selalu mendefinisikan kalau Anda punya harta benda, oh itu berarti diberkati. 我们应该认真的回到圣经里面记载，从来没有真正的说过一个人他有很多的财物是上帝的赐福。 Atau kalau saudara diberkati itu pasti wujudnya adalah harta benda. 或者一个人得到上帝的赐福的话，那么一定他的财物很多。 Saudara, bahkan di dalam Alkitab pernah dikatakan begini, orang yang menderita untuk Tuhan Yesus itu juga adalah suatu berkat. 因为圣经里面也有这样说过，为耶稣的名受逼迫的，这也是上帝给他的赐福。 Filipi pasal 1 ayat 29. 腓立比书第1章29节， Kita diberi, kita dikaruniakan, kita diberkati. Saudara, juga termasuknya yaitu bahwa kita diberkati, yaitu kita diberi kesempatan untuk menderita bagi Tuhan Yesus. 上帝给我们许多的恩典，其中一样就是包括我们能够为主的名受苦，也是上帝的恩典祝福。 Karena kita sering berpikir kalau namanya diberi, saya berarti diberi kesehatan, diberi harta kekayaan. 因为很多时候我们觉得我们蒙福的话，就是给我们更健康的身体、更好的经济。 Tapi Tuhan juga bilang dia bisa memberi kita kesempatan untuk menderita. 但是上帝也说，他也给我们祝福，包括在给我们机会为他受苦。 Dan itu salah satu berkat Tuhan, saudara. 为他受苦也是上帝给我们的赐福。 Sebenarnya saudara, salah satu berkat Tuhan yang terbesar yang kita pernah terima justru adalah lewat penderitaan orang lain.
其实上帝给我们一个最大最大的祝福，就是借着别人的一个牺牲， yaitu lewat penderitaan Yesus Kristus. 也就是借着耶稣基督的牺牲献上。 Itu adalah berkat yang kita terima lewat penderitaan dia, bahkan lewat kematian dia. Saudara, itulah yang menjadi berkat buat kita. 我们如此蒙福，这么大的福，就是借着耶稣基督他的受苦受难，这样的福气临到我们。 Jadi saudara, kita harus berhati-hati sekali untuk memikirkan apa yang dimaksud dengan berkat. 所以我们要小心，我们要仔细认真的看所谓的祝福是什么。 Berkat tidak selalu dikaitkan dengan harta kekayaan. 我们的祝福不单单只是跟我们的财物连在一起， Bahkan penderitaan pun yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita menderita demi Yesus Kristus, itu adalah suatu berkat dari Tuhan. 甚至上帝允许我们为主耶稣基督的缘故受苦受难，这也是上帝给我们的一个祝福。 Bahkan saudara, berkat terbesar yang kita terima itu datangnya karena penderitaan Yesus Kristus. 甚至我们得到最大最大的祝福，是借着耶稣基督的牺牲与他的受难。 Saudara sekalian, berkat yang diberikan Allah kepada kita itu sifatnya untuk membangun kita, bukan untuk membuat kita rusak. 接着，上帝给我们的祝福呢，是为了建造我们，不是为了要毁灭我们。 Berkat yang Allah berikan kepada kita untuk membangun kita, bukan untuk merusak kita. 上帝的祝福是为了建造我们，不是为了毁坏我们。 Itu berkat Allah. 这是上帝的祝福， Untuk membangun segenap hidup kita. 来建造我们全人的生命， Membangun kehidupan fisik kita. 为了建造我们身体的状况。 Allah memberi kita makanan, minuman, pendidikan dan sebagainya untuk membangun hidup fisik kita. 上帝给我们饮食，给我们教育，让我们这个身体呢能够健壮起来。 Tapi Allah juga ingin membangun jiwa rohani kita. 但是上帝也要建造我们属灵生命，我们里面内在的。 Berkat Allah membangun kita bukan hanya untuk fisik, tapi untuk jiwa rohani kita. 上帝的祝福不单单属于肉体的身外的，但是他也把身内的属灵的也赐给我们， Membangun sifat Kristen kita, karakter Kristen kita. 来建造我们属灵的生命，我们属灵的灵命以及我们的品格， Membangun pelayanan kita. 来建造我们的侍奉， Membangun hal-hal yang baik dalam diri kita supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. 来建造我们内在的那些美好的性格，成为别人的祝福。 Jadi saudara sekalian, berkat Allah itu adalah pemberian Allah untuk membangun kehidupan kita yang seutuhnya. 所以，上帝的祝福来要建造我们的全方面。 Karena itulah saudara, ayat yang tadi kita baca, Amsal 10 ayat 22. 因此，刚才我们所念的经文里面，第10章的22节有这么 Ada 说。 satu kalimat yang sangat indah. 有一节经文有一节这么说是非常的美妙， Tapi sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu kelihatan. 但是可能在印尼文的翻译里面没有看到。 Saudara perhatikan ayat 22. 我们看第22 Pasal 节， 10 ayat 22. 第10章的22节， Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. 耶和华所赐的福使人富足。 Kemudian perhatikan kalimat kedua. 那么我们看下半节， Itu seharusnya diterjemahkan seperti ini. 应该是这样的翻译的。 Dan Tuhan tidak akan menambahkan kesusahan. Tuhan tidak akan menambahkan kesusahan kepada berkat itu, kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. 那么下半节应该是这样的翻译哈，上帝已经赐福了给我们，他不会把一些忧愁、忧虑、挂虑加上这些他的祝福里面。 Tuhan memberikan kita berkat. 上帝把恩典赐给了我们， Di dalam berkat Tuhan itu 在上帝的祝福里面， tidak ditambahkan 上帝不会再加上 kekhawatiran, 忧愁、 kesusahan, 困难 kerusakan. 或者破坏 Dalam arti begini saudara, 意思是这样的。 Tuhan memberi kita berkat. 上帝赐福给我们， Itu adalah kalau kita mau sebut madu buat kita. 就好像一个蜜对我们来讲， Di dalam madu itu 在这个蜜里面， tidak terselip, tidak terkandung racun. 在这个蜜里面没有任何一点的污染或者那个毒物、有毒的东西没 Karena 有， berkat Tuhan untuk membangun kita, 因为上帝的祝福为了建造我们， bukan untuk merusak kita. 不是为了来毁坏我们。
Maka tadi saya menekankan, lihat bagaimana kita memperoleh harta kekayaan. 所以刚才就提醒到，看我们用什么样的手段去追求我们的财物。 Berapa banyak orang yang merusak dirinya, merusak imannya, merusak kerohaniannya, merusak rumah tangganya demi harta kekayaan. 有多少的人为了追求他所得到的财物，他毁坏了自己属灵的生命，甚至他的家庭。 Dan masih lagi kemudian waktu kesaksian bilang itu berkat dari Tuhan. 然后还敢在教会做见证说，这一切是上帝的祝福。 Tuhan sudah bilang kalau dia kasih berkat dia tidak merusak kita. 上帝已经说了，他所赐给我们的福是不会毁坏我们的生命。 Berkat itu bukan untuk merusak kita. 他的祝福不是为了毁坏我们。 Jadi waktu kita memperoleh harta kekayaan itu saja sudah bisa memperlihatkan apakah itu berkat apa bukan. 所以当我们得到这些祝福的时候，我们就能够考验到这个祝福是上帝来的，是不是？ Banyak orang yang menjual imannya, merusak kerohaniannya demi harta kekayaan. 很多人他背叛他的信心，他的信仰，他在主里面的道，为了得到他的财物。 Banyak orang yang sudah tidak mau pelayanan di gereja, tidak mau aktif di gereja karena mengejar harta kekayaan. 很多人为了追求他的财物，他不愿意再参加教会的侍奉。 Ketika dia mendapatkan banyak uang, 但他得到了很多的财物， dia bilang, wah Tuhan berkati saya. 他说：“哦，这一切都是上帝祝福给我的。” Enggak, saudara, kalau Tuhan berkati, kamu akan lebih cinta gereja, lebih sungguh-sungguh pelayanan. 不是这样子的。如果是上帝祝福的话，你会更加的殷勤侍奉，更加的乐意参与教会的侍奉。 Karena Tuhan mengingatkan kepada kita. 因为上帝提醒我们， Betul, berkat Tuhan yang memberi kita kaya. 是的，是上帝的赐福让我们可以富裕起来。 Tetapi berkat yang mendatangkan kekayaan itu bukan berkat yang merusak dan menghancurkan kita, tapi justru untuk membangun kita. 但是上帝所赐的福，不是为了毁灭我们的生活、我们的生命，乃是为建造我们的生命。 Cara kita menggunakan uang. 我们用什么样的方法来使用我们的财物？ Seringkali itu juga sangat-sangat merusak diri kita. 很多时候也是毁坏我们的生命。 Semakin punya uang, hidup semakin rusak. 越有越多的钱，我们的生活越败坏。 Semakin punya uang, semakin punya banyak istri. 有越多的钱，有越多的小老婆。 Lebih baik miskin-miskin dulu aja nggak bisa ngapa-ngapain. 更好一无所有，我们也不至于去犯许多的法。 Tapi sayang istri, sayang anak. 但是能够我们很爱我们的老婆，很爱我们的孩子。 Sepotong tempe makan berempat atau bertiga di 有 rumah. 一块小稻饼，我们可以分成好几个人一起吃饭。 Tapi ketika uang menjadi lebih banyak, 但是后来钱越来越多了， wah saudara, banyak hal yang sudah berubah. 但是因着钱多了，很多事情就会改变。 Merusak hidup keluarga, merusak hidup diri sendiri, merusak iman, merusak kerohanian, merusak pelayanan. 然后毁坏了我们夫妻之间的关系、教会的生活、侍奉，以及我们属灵的生命。 Saudara sekalian, cara kita menyikapi berkat, merespon terhadap apa yang kita sebut berkat juga seharusnya adalah kita sadar kalau memang itu berkat itu harusnya membangun hidup kita, membuat kita lebih kudus, lebih melayani, lebih baik, bukannya malah lebih merusak kita. 所以我们的态度怎样来反映上帝的恩典与祝福的话，应该是来建造我们的生命、我们的侍奉、我们的属灵。如果不然的话，反而是毁坏我们的生命，反而让我们脱离教会的关系，以及我们成为别人的绊脚石。 Saya dapat simpulkan saudara bahwa yang disebut dengan berkat itu adalah pemberian Allah untuk membangun hidup kita seutuhnya. 所以我能够这样的结论说，所谓的上帝的祝福的话，临到我们能够建造我们全人的生命。 Jadi bukan sekedar hanya harta kekayaan, 所以不单单只是在这个财富看得见的钱财， tetapi juga adalah kerohanian, iman, pelayanan, sifat-sifat Kristen kita, hal-hal yang baik yang ada dalam kerohanian kita, itu juga kita butuh berkat Tuhan untuk bangun menjadi manusia Kristen yang kuat. 但是上帝的祝福也会临到我们所谓属灵的生命，我们内在的需要，我们的品格，这些是上帝所建造起来的，我们也非常需要这方面的祝福。 Dan berkat Tuhan itu saudara, itu adalah berkat yang membangun, bukan kemudian menjadi kutuk yang menghancurkan kita. 上帝的祝福是成为一个建造我们全人生命的，不是成为一个咒诅来毁坏我们生命。 Yang kedua, saudara, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kaya.
那么第二点，我们所谓的这里，我们学习所谓的富足是什么？ Apa yang dimaksud dengan kaya? 那富足是什么呢？ Saudara sekalian, seringkali kita salah menyikapi soal kekayaan. 很多时候我们对这个富裕呢有不对的态度。 Kali lagi saudara, kalau kekayaan itu kita hanya definisikan sebagai harta kekayaan, hanya sebagai pemilikan materi, maka saudara itu menjadi sangat-sangat sempit. 如果我们只看一个这个富裕呢，只是把它看在这个所谓的你所拥有的财物里面，那么这种理解呢是非常非常小、非常窄的。 Saudara sekalian, kadang-kadang kita salah bersikap terhadap apa yang dimaksud dengan kaya. 很多时候我们对这个富裕这种理解是错的。 Yang pertama saudara, terhadap harta kekayaan, seringkali kita jadikan harta kekayaan itu sebagai tujuan hidup kita. 很多时候我们对这个财物呢，成为我们生命追求的一个目的。 Kita kejar terus-menerus karena kita anggap itu yang terpenting sebagai tujuan hidup saya yang harus saya dapatkan. 我们不断的去追求这个财物，因为把它看成我们生命里面最终极的一个目标。 Saudara, harta kekayaan itu bukan tujuan hidup. 弟兄姐妹们，这些财物不是我们生活的一个目标。 Harta kekayaan itu adalah penunjang hidup. 我们的财物乃是支持帮助我们的生活， Yang menjadi satu alat 它是一个工具， yang menunjang hidup kita. 来支持帮助我们的生活， Menjadi lebih sehat, lebih bergizi, lebih terjamin kita dan anak-anak kita, itu menunjang kita. 这些财物来帮助支持我们，让我们的生活，我们家人一起跟我们的孩子有更好的保障，我们更好的生 Tujuan 活。 hidup kita 我们生活的目标呢， itu adalah mendapatkan Allah, hidup bersama dengan Allah, melayani Allah, dibentuk untuk lebih mirip anak Allah Yesus Kristus. 我们的生活的目标就是我们要得到我们的神，我们成为上帝的儿女，我们怎样的认识他，成为他的儿女，学习主耶稣基督的榜样，来侍奉他，荣耀他。 Itu tujuan hidup kita. 这是我们生活的目标。 Harta kekayaan, hal-hal materi itu adalah penunjang hidup kita. 所谓的财物所谓的这些钱财，还有这个属世界的东西，乃是支持我们。 Tapi kalau kita ubah penunjang hidup jadi tujuan, 但是如果我们改变的话，把这些支持我们需要生活的，让它成为我们的目标的话， disitulah kemudian kita jatuh ke dalam masalah yang Alkitab bilang cinta akan uang. 那么我们就跌到在圣经里面所提醒了我们一句说贪财。 Karena hasrat kita, nafsu kita, keinginan kita begitu kuat untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta benda, harta kekayaan. 因为如果我们全人，我们的心思意念，我们的动机，我们所做的一切，都是为了得到这些财物的话， Akhirnya kita jatuh kepada dosa cinta uang. 我们会跌倒在一个罪恶里面，所谓的就是贪财。 Tuhan Yesus pernah berkata begini, 主耶稣曾经这样的说： makananku ialah melaksanakan kehendak Allah yang Ia berikan kepadaku. 主耶稣说：“我的食物就是要实行上帝给我的工作。” Saudara sekalian perhatikan baik-baik perkataan gambaran Tuhan Yesus ini. 我们好好看一下主耶稣基督给我们一个图画。 Makananku, 我的食物 makan minumnya Yesus, hal-hal yang bersifat materi itu. 就是主耶稣所谓的这个属于肉体的，他吃的跟 Itu 喝的， sesuatu yang sangat penting. 这是一个非常重要的。 Dan orang dunia mengejar itu. 属世界的人不断的在追求这些所谓的吃喝， Makan yang lebih baik, minum yang lebih baik, 吃得更好，喝得更好， baju yang lebih baik, rumah yang lebih baik, mobil yang lebih baik, 更好的衣服、更好的房子与车子， ya, handphone, gadget yang lebih baik. 手机、电子等等。 Lama-lama juga istri yang lebih baik, suami yang lebih baik, bisa terjadi juga ada yang 也可能以后会追求更好的老婆、更好的丈夫。 Karena saudara, pengejaran terhadap hal sehari-hari ini yang dianggap begitu penting. 因为他追求日常生活里面那些东西，他对他来说是那么的重要， Seperti menjadi sesuatu yang begitu mendasar dalam hidup kita. 这些东西物质的东西看起来好像在他生活里面是一个非常基本需要的东西。 Maka Yesus gambarkan sebagai makanan atau minuman. 所以耶稣把这些归纳为是他所要吃的，他所要喝 Kita 的。 memang butuh itu.
我们确实是需要 Tapi 吃跟 kemudian 喝， Yesus memberikan penggambaran. 但是耶稣给我们一个例子，给我们一个图画。 Sebenarnya hasrat yang paling dalam, hasrat yang paling dasar, yang seperti biasanya orang cari untuk makan dan minum, bagi Yesus hasrat yang paling dalam itu adalah mencari kehendak Allah, menjalankan, menggenapkan, menyelesaikan kehendak Allah. Itulah seperti orang yang mencari makan dan minum. 对耶稣来讲，人生最大的需要、最大付出的努力，就像一个人追求他的饮食。那么，耶稣用这种方法来比喻他怎样要遵守神的旨意，来实行上帝、完成上帝所托付他的旨意，在他生活里面，用这种的力量，用这种的动机去完成上帝所给他的。 Jadi dia ingin mengatakan dia tidak menjadikan makan dan minum fisik, pencarian-pencarian yang materi itu sebagai tujuan utama. Tujuan utama, hasrat utamanya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepada dia untuk selesaikan. 对主耶稣来讲，他付出的最大的努力，不是单单为了他的肉体的需要吃喝，但是他最大的付出的努力，就是为了完成上帝所托付他的使命。 Saudara, kita butuh makanan dan minuman. 弟兄姐妹们，我们是需要吃跟喝， Kita butuh tempat tinggal, kita butuh kendaraan. 我们需要车，我们需要我们住的地方， Kita bahkan mungkin butuh tabungan untuk sedikit agak menjamin masa depan kita atau anak-anak kita. 甚至我们需要一些储蓄来保证我们未来以及我们的儿子需要。 Mungkin kita membutuhkan juga asuransi ya yang sedikit banyak bisa memberi kita sedikit rasa aman untuk beberapa puluh tahun ke depan. 我们也可能需要我们买保险来保证我们日后晚年的日子。 Tapi saudara, bisa sangat berbeda antara kebutuhan sebagai sesuatu yang menunjang hidup kita dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan yang kita seumur hidup kita kejar sebagai tujuan hidup kita. 但是大家要注意，这里面有一个很大的区别，这些东西来支持我们的生活目标，不要让这些所谓支持我们生活的东西成为我们追求的目标。 Jadi saudara, yang pertama tadi kita harus melihat harta kekayaan itu hanya sebagai penunjang hidup. 所以我们首先要明白到，所谓的这个富足，我们的财物乃是为了支持我们的生活， Bukan tujuan hidup kita. 不是我们生活的一个真正的目标。 Tujuan hidup kita adalah mendapatkan Allah, hidup bersama Allah, untuk dibentuk seperti Yesus Kristus, untuk melayani Allah, untuk memuliakan Allah. 那我们真正生活的目标，就是得到我们的神们他所救赎，成为他的儿女，来学习耶稣基督的榜样，效法他，来侍奉他，荣耀他。 Hal yang kedua dari mengerti soal kekayaan ini. 那么第二节，我们就学习明白到关于这个财富。 Alkitab atau Tuhan Yesus juga memberikan definisi kekayaan yang berbeda. 那么主耶稣基督也把一个不同的定义的一个关于财物也教导给我们。 Kita sering menyebut diri kaya. 很多人说他很富裕， Kalau kita sebut diri kita kaya atau orang A atau B itu kaya, 如果我们说我们自己富有，或者说某某人很富有的话， apa yang kita maksud dengan kaya? 我们所说他很富有是什么意思呢？ Hampir berani saya pastikan, hampir 100% kalau kita mengatakan si A kaya, si B kaya, karena dia punya misalnya rumah bagus atau banyak mobil bagus atau mobilnya banyak, perusahaannya bagus, tabungannya banyak. Pokoknya hal-hal yang diukur dengan uang dan harta. 我们平常说一个人富裕，很多经常就是提到他的钱财，就说明说这个人很有钱，可能他所拥有的房子、住的房子、车子、公司是很有钱的。 Jadi kalau kita mendengar istilah kaya yang ada di dalam Alkitab, 所以我们说到就是富裕的话，就像圣经里面所说的富足， langsung pikiran kita harta. 所以我们就直接想到这个人的财物。 Karena hampir 100% kita mendefinisikan kaya dengan definisi harta, kepemilikan harta. 因为我们听到一个人很富裕，我们就直接想到这个人拥有多少的财物。 Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus dan firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang lebih luas, tapi yang juga lebih dalam dari pengertian kaya. 但是主耶稣基督教导我们关于这个财物的一个定义呢，富足的定义是那么的广，也是那么的深。 Saudara, mari kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. 我们来看一节经文，哥林多后书第8章。 Kita melihat ayat 1 dan ayat 2. 我们看第1跟第2节。
2 Korintus pasal 8. 哥林多后书第8章 ayat 1 dan 2. 第1跟第2节。 Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 哥林多后书第8章第2节，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试验的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。 Saudara lihatlah betul-betul 2 ayat ini menggambarkan secara persis seperti apa yang tadi saya katakan. 我们看这2节经文，也证明了刚才我所说的。 Ayat 1 dikatakan, saudara, tentang jemaat Makedonia. Mereka dikatakan mereka dianugerahkan, diberikan berkat, diberikan kasih karunia oleh Tuhan kepada mereka, kepada jemaat Makedonia. 第8章的第1节说到，上帝赐给马其顿众教会的恩。 Dan ternyata, saudara, kondisi fisik mereka, kondisi materi mereka masih miskin. 虽然上帝赐福给他们，但是他们 属于肉体的，属于这个外在的，非常的缺乏。 Jadi jelas di dalam pandangan dunia, secara kepemilikan harta, secara kepemilikan uang, mereka tergolong miskin. 所以按照世俗的来讲，眼光来讲，这个马其顿的教会，他们在这个金钱的方面或者物质的方面，他们非常的缺乏。 Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka itu sangat diberkati, mereka dianugerahkan karunia-karunia, diberkati, diberikan pemberian oleh Allah. 但是在第1节就说到，但是上帝的赐给马其顿的教会的恩典是多而又多，非常的。 Jadi kita pertama tadi memang tidak boleh definisikan pemberian Allah, berkat Allah itu selalu dalam bentuk uang. 所以我们不可以把上帝的赐福把它看作一个财物。 Karena di sini dikatakan mereka sangat diberkati, tapi secara dunia, dalam pandangan orang dunia mereka miskin. 这里说到上帝赐恩给马其顿的教会，但是他们 这所拥有的财物是非常的少。 Iya, secara harta, secara uang mereka bukan orang kaya. 按钱财的数字，按财物，他们不适当于有钱人， Tapi mereka diberkati luar biasa. 但是上帝却非常丰富的祝福他们。 Saudara, yang terlihat adalah iman mereka, kerohanian mereka itu luar biasa. 让人家看到的就是他们的信心，他们属灵的生命。 Maka dikatakan sukacita mereka meluap. 所以他们的快乐是那么的满足。 Nah, zaman ini agak susah untuk gembira kalau nggak ada uang, saudara. Ya. 当今的社会，我们如果没有钱的话，就很难喜乐。 Tapi dikatakan mereka miskin, tapi sukacita mereka meluap. 但是虽然他们极穷之间，他们的喜乐却满足。 Karena saudara, itu adalah dalam rohani mereka, iman mereka, kerohanian mereka yang bisa membuat sukacita meluap walaupun secara ukuran duniawi mereka miskin. 虽然属于世界的眼光来看，他们是贫穷的，但是内在的生命、内在的信心，他们却充满了喜乐。 Dan karena kualitas rohani seperti itulah, 因为他们这样的一个属灵的生命， firman Tuhan mengatakan mereka kaya. 所以神的话说他们是富裕的， Mereka kaya. 他们是富裕的。 Kaya dalam apa, saudara? 他们在哪一方面富足呢？ Kaya dalam kemurahan. 他们在他们这个乐意帮助人的方面非常富裕， Kemurahan itu artinya orang yang suka memberi. 就是乐意帮助别人，献给别人。 Orang yang suka memberi, orang yang suka membantu orang lain. 他们非常有这个乐意帮助别人的心。 Jadi saudara memperhatikan ayat ini, 所以我们如果注意这一节经文的话， firman Tuhan mengatakan orang yang kaya bukan dalam hal seberapa banyak harta benda yang dia punyai. 上帝所说到一个人富裕的话，不是有多少的财物， Tapi seberapa dia rela, seberapa dia sungguh-sungguh mau berkorban untuk memberi
kepada orang lain. 乃是说到一个人富裕，就是他有多大的乐意的心去奉献出的他有的帮助别人。 Mereka kaya dalam kemurahan. 他们在这个奉献爱别人的心里面是富裕的。 Salah satu contoh yang sangat indah adalah dari kitab Injil Lukas. 一个很美的一个例子，在路加福音里面有这样的说。 Dikatakan suatu hari Yesus sedang duduk di tengah-tengah bait Allah. 说到有一次，主耶稣坐在这个圣殿里面， Dan dia melihat banyak orang datang memberikan persembahan di kotak-kotak persembahan di bait Allah. 那么在那边看到有很多人从那边经过了，把献很多的钱往这个奉献箱里面投入。 Saudara sekalian, zaman dulu di bait Allah itu kotak-kotak persembahannya itu berbentuk kayak trompet. 弟兄姐妹们，以前这个旧约在这个圣殿里面的奉献呢，好像这个喇叭一样的那个奉献箱。 Ya, kita sedikit meniru modelnya seperti itu, saudara ya, kayak trompet. 就像一个那个 Ya, begini 唢呐 maksudnya. 哈，那个 Ya, saudara, Itu. karena di depannya itu kecil, di dalamnya gede, begitu ya, saudara. Seperti trompet, jadi mulutnya kecil, tapi di ujungnya itu besar, begitu. 它的口是很小，但比下面的就很大。 Jadi kecil kan di depannya itu ada lubang kecil untuk masukkan, tapi bawahnya tampungannya gede, begitu. 它的口呢就是很小，下面的很大，就像一个喇叭哈， Yeah. 喇叭花。 Nggak tahu kenapa dibikin kecil seperti itu, 我们不知道为什么它的口做的那么小， tapi pasti tujuannya supaya jangan ada yang usil masukin tangan mau jepit yang di dalam. 可能其中一 begitu 个目 ya. 的就是不希望人把手放进去把他的钱拿出来。 Mungkin juga kan kalau bentuknya kecil, tangan kan nggak bisa masuk untuk ngambil. 如果他的口很小的话，就手就不能够伸进去。 Itu satu-satunya kesempatan kita hanya berpikir soal memberi, bukan mengambil. 因为我们想到这个是奉献进去，不是把里面的拿出来。 Nah, tapi zaman dulu bukan dibikin dari kain, saudara. 但是以前呢，不是布袋做的， Itu dari seperti perunggu begitu yang besar. 但是用铜的材料来做。 Dan orang zaman dulu juga tidak pakai uang kertas. 以前也没有用纸的钱， Ya, kebanyakan bentuk koin atau dalam bentuk benda-benda padat. 他们用那些铜板。 Jadi begitu kalau dimasukkan ke dalam trompet itu, saudara, bunyinya indah sekali. 所以它这些铜板呢放进去的话，那声音都非常美妙。 Ya, kalau orang kaya masukkan uang itu bunyinya, saudara, bergemuruh, bung 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 bung. Wah, saudara, itu bangganya luar biasa. 有钱人呢，他投入了很多的钱，那么里面的回音呢就非常的好听，好像一个音乐一样。 Kalau perlu diangkat dulu, ya Tuhan, inilah persembahan kami. Ditaruhnya agak kencang, bunyinya ramai sekali, ya menarik sekali. 有需要的话，如果把这些奉献箱都抬起来，然后说上帝感谢你，这是我的奉献，然后把一大堆的钱放进去的话，那声音是非常的响亮。 Makanya dikatakan dalam bagian itu, Yesus melihat banyak orang-orang kaya memberikan persembahan yang besar-besar. 所以在你说到耶稣看到许多有钱的人，他们奉献了很多的钱。 Kalau pakai uang kita itu kucek kita nggak tahu juga ini persembahannya banyak apa enggak gitu ya. 如果纸张的话我们放在手里面，可能别人看不见奉献多少。 Tapi kemudian dikatakan ada seorang janda susah, itu ya di situ istilahnya disebut janda miskin. Artinya janda yang susah, saudara, dia datang dengan 2 peser. 但是圣经里面也提到，那个时候有一个穷寡妇来到那里，他就献上了2个小钱。 Dan kemudian dia masukkan uang 2 peser itu. 然后他把这2个小钱就放进这个奉献箱里面。 Istilah uang itu punya kata aslinya adalah tipis. 这个钱的原文就是叫做小，就是非常薄的意思。 Karena memang bentuk koinnya tipis 因 sekali. 为这个铜板就是非常的薄，小钱就很薄的。 Itu kan prinsipnya gitu kan, jangan nilai intrinsiknya lebih besar dari nilai nominalnya begitu. Jadi harus lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi ketika dimasukkan saking tipisnya hampir nggak berbunyi. 所以它是很小又很薄，因为它价值很少，所以呢，它放进去的时候，差不多可能没有听见。 Hampir nggak kedengaran. 差不多都没有声音出来。 Udah tahulah saudara, kalau ini bukan pelit pasti miskinnya luar biasa. 我们当然知道他不是小气，而是他非常的贫穷。 Begitu lihat orangnya udah tahu ini orang miskin, bukan 当我们 orang 看到他的时候，我们也知道这个人是穷人。
Jadi secara pemilikan harta antara orang-orang kaya yang memasukkan uang dengan bunyi brung, dengan janda yang memasukkan pss, itu jelas kelihatan sudah. Yang pertama itu orang kaya raya, janda ini orang miskin. 如果从数字来看，我们就知道地主的人，他们换那么多钱进去的时候，他们这些人是有钱人。那么全寡妇从他换进去的那个声音几乎都听不到，就知道他是没钱人。 Tapi di pandangan Yesus, 但是在主耶稣基督的看法里面， Yesus bilang janda ini lebih kaya dari orang-orang yang lain. 耶稣说这个全寡妇比那些人更富有。 Maka Yesus bilang dia memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. 他说他全寡妇所献上的比那些人所献上的更多。 Kalau orang kaya kan pasti bisa memberi lebih banyak kan saudara. 当然有钱人可以献上更多， Tapi secara jumlah uang dia memberi lebih sedikit, jauh lebih sedikit. 但是他从所 Lebih ya uang secara jumlah uang jauh lebih sedikit janda-janda ini. 这个全寡妇所献上的数字方面呢，比那些有钱人献上的是那么的少。 Tapi saudara, kemurahan hatinya, cintanya kepada Tuhan, kesungguhannya, itulah yang membuat dia disebut sebagai kaya. 但是他乐意奉献，他的怜悯，他的爱心呢，他是那么的丰富，他所献上的，上主耶稣基督是看上了这一些，所以说他比别人都更富有， Bahkan dikatakan dia memberi seluruhnya. 甚至说到他是完全的献上。 Secara matematika kalau mau dihitung memang betul juga dia lebih banyak saudara. 从数学里面也可以看到是确实这个全寡妇献上的更多， Yaitu kalau dihitung persentase. 当然是从这个百分比的角度来看， Orang kaya memberi banyak sekali. 有钱人献上的很多， Tapi mungkin itu cuma 5% dari uang yang mereka punya. 可能他们只献上只5%他们的财产， Tapi janda miskin ini, 但是这个全寡妇， ketika disebut dia memberi seluruhnya, 但是这里说到他献上全部所有的， kemungkinan besar itu 100%. 可能这是他的100%， Atau mungkin 90%. 可能是90%。 Itu bukankah jauh lebih besar saudara? 所以从这个百分比来看，就是他所献上的是比别人的更多。 Tapi sekali lagi bukan hanya persentase. 但是当然不是因为这个百分比来 Tapi 讲， kemurahan hatinya, cintanya, kesungguhannya itu yang membuat dia berani bertindak, memberi yang sedemikian besar di dalam ukurannya dia. 但是乃是看到他内在的生命，他的满有恩慈的心，他感恩的心，他爱主的心，推动他把他所有的都献上。 Orang itu kaya saudara. 所以这个人是富裕的。 Nah, kita melihat banyak orang-orang seperti ini di dalam gereja. 我们看到在教会里面有很多这样的人， Secara uang mereka tidak banyak. 钱财方面他们不多， Wah, tapi saudara hidup mereka penuh dengan limpahan sukacita, 但是他们生命里面充满了喜乐， limpahan kekayaan di dalam bermurah hati. 充满了恩慈的心，帮助别人， Mereka yang bisa menghibur orang lain. 能够安慰别人。 Mereka tersenyum untuk menolong orang lain. 他们充满笑脸来帮助别 Mereka yang 人， memperhatikan kalau ada jemaat yang tidak datang. 他们关心那些没有来的会友， Mereka yang rajin doakan hamba Tuhan, doakan majelis. 他们不断的引请纪念执事传道人在祷告里 Mereka 面， yang rajin melakukan penginjilan. 他们不断的在那边传福音， Mereka yang bahkan dari kekurangan mereka masih bisa menolong orang-orang lain untuk uang sekolah, uang makan, untuk kunjungi orang-orang lain yang mereka anggap membutuhkan. 在他们的缺乏里面还不断努力的去照顾那些缺乏的人，帮助他们的奖学金等等。 Orang-orang ini di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sangat kaya. 这些人在上帝面前是非常富裕的， Karena betul-betul hidup mereka saudara diberkati Tuhan, dibentuk bukan hanya dalam uang tapi khususnya dalam kerohanian, dalam sifat, dalam iman, dalam kemurahan hati mereka. 他们上帝的祝福乃是造就他们的生命，让他们的生命呢能够彰显出上帝的荣耀，去帮助别人，去爱别人，去侍奉别人。 Masalahnya mata kita termasuk mata saya sebagai pendeta kadang-kadang sudah dibutakan saudara oleh dunia ini. 只是很多时候，我们包括我在内的，我们的眼睛被世俗的东西给蒙住了。 Kita hanya melihat yang disebut kaya itu kalau dia naik mobilnya sangat bagus, punya rumah yang sangat bagus, punya uang sangat banyak, persembahannya gede di dalam gereja. 我们平常评论一个人富裕的话，只是从他外在，他有个很大的房子、很好的车，或者他奉献很多，我们说这个人有钱、富裕。
Maka kalau mau pikir siapa yang dijadi majelis, kepikiran langsung orang itu yang persembahannya gede itu langsung jadi majelis. 所以想选一个人做执事的话，我们直接就想到那个奉献最多的人，应该让他出来做执事， Dan jadi bendahara juga. 也成为教会的财政。 Kalau kesulitan pasti dia akan mikirkan gimana kasih lebih besar lagi persembahan. 如果教会遇到困难的话，这个人应该会想到他怎样自己亲自出钱来帮助教会的事。 Jelas memang saudara kita butuh uang. 是的，我们需要钱， Gereja juga butuh uang. 教会也需要钱。 Tapi saudara sekali lagi sekarang kita diajak untuk berpikir kembali. 但是我们再次要思想一下， Punya uang, memiliki banyak uang itu bukan tujuan hidup. 有很多的钱想发财，这不是我们生活的目标， Itu adalah penunjang kehidupan kita. 那是支持我们的生活。 Yang perlu kita pikirkan ke dalam jiwa kita, kerohanian kita, apakah cukup kaya? 我们需要好好的思想的就是我们的生命是否富有呢？ Apakah kita cukup punya kemurahan hati memperhatikan orang lain? 我们是否有恩慈的心去关心别人？ Apakah sekarang setelah kita mulai mempunyai uang, punya harta kekayaan, kita merasa diberkati, kita menjadi lebih aktif, lebih rajin untuk melayani Tuhan? 是否我们觉得我们上帝的祝福有更多的财物的话，我们更加的殷勤来侍奉上帝呢？ Kalau sekarang kita punya limpah uang dan harta kekayaan, 如果上帝祝我们的财物多而又多， coba lihat hati kita. 来看我们的心， Apakah semakin kecil dan menciut, 是否我们的心越来越小、越来越紧、 semakin pelit, 越来越小气、 semakin pahit, 越来越有苦毒呢？ semakin suka menggerutu, 或者越来越发怨言， semakin suka marah-marah di 或 rumah, 者在家里时常发怒， semakin tidak pernah komunikasi dengan istri atau dengan anak-anak, 越来没有跟老婆孩子有好的沟通， semakin menghina orang lain, 越来越看不起别人， atau sebaliknya saudara. 或者我们是相反的。 Ketika kita bertambah dalam uang dan harta kekayaan, 当我们的财务钱财不断加增的时候， hati kita juga semakin berlimpah dengan syukur, dengan sukacita. 我们的心充满了感恩喜乐， Sehingga hati kita semakin bermurah hati. 我们越有越对待别人越有越恩慈， Semakin banyak orang yang bisa mendapatkan berkat dari kita, saluran berkat yang dari kita. 越来越多的人得蒙我们成为他们祝福的管道。 Kita harus mengoreksi hati kita. 我们需要好好的考验我们的心。 Sampai sekarang pun saya masih sering menemukan kisah nyata, saudara. 很多时候我还碰到这样一些现实的故事， Banyak anak-anak dalam keluarga tidak diizinkan jadi hamba Tuhan. 很多的家庭里面不愿意他们的孩子成为一个传道牧师， Karena dianggap itu adalah pekerjaan yang menjerumuskan orang ke dalam kemiskinan. 因为认为这种职业让人成为一个穷人。 Sekarang sih jadi pendeta nggak benar-benar miskin ya saudara. 现在当然做牧师也不是说很穷， Kasih gaji lumayan, 给他们差不多的薪水， kasih rumah, dikasih mobil, 给他们汽车、房子， makan ditraktir terus. 也请他们不断请他们吃饭， Ya kemana-mana nginap hotel apa dikasih diskon lagi. 到任何一个地方都给他们酒店， Maka pendeta lama-lama jadi pelitnya luar biasa. 所以越来越有些牧师也会非常的小气， Karena jarang keluar duit, selalu dikasih. 因为经常他很少出钱，都是别人为他买单， Akhirnya lama-lama hidupnya didefinisikan berdasarkan berapa yang diambil, bukan berapa yang dia beri. 所以每次他后来就算到不是要他付出的，乃是他要得到的是多少。 Tapi memang secara umum orang masih punya bayangan dan kenyataan memang begitu, apalagi di daerah-daerah jadi hamba Tuhan itu secara harta miskin. 但是我们还是离不开这个概念，就觉得成为一个传道人、神的仆人是一个穷人。 Bahkan banyak orang tua yang sudah jadi majelis, jadi orang Kristen lama di gereja, melarang anaknya mati-matian, melarang anaknya tidak boleh masuk sekolah Alkitab karena alasan ekonomi. Karena tidak boleh jadi hamba Tuhan, karena itu pekerjaan yang memiskinkan orang. 有很多教会里面的执事侍奉很长时间，或者成为一个信徒很长时间，他们不愿意他们的孩子成为一个传道牧师，其中一个理由就是成为一个传道牧师是一个穷人。 Bahkan sekarang pun di sekolah Alkitab saya masih ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang bergumul dengan orang tua mereka soal itu.
在我所教的学校里面，有一些学生他们还在挣扎，因为他们的父母呢不允许他们。 Ada yang sudah 2 tahun di sekolah Alkitab. 有的在学校里面已经2年了， Papa mamanya yang juga Kristen aktivis di gereja masih marah sama anaknya. 他的父母是教会里面的圣工人员，还是生气他的孩子要做一个传道， Karena anaknya dulu punya pekerjaan yang bagus, 因为他的孩子以前有一个很好的工作， menghasilkan cukup banyak uang. 能够赚挺多的钱 Keluarganya sangat senang. 他的家庭非常的开心。 Suatu hari anaknya bilang dia mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. 那么一次，这个孩子说他要献上成为上帝的仆 Masuk 人 ke，sekolah Alkitab. 进入神学院里面。 Itu berarti orang tuanya langsung berpikir itu artinya aliran uang akan terputus. 那么他父母就想到他的收入呢就会被停掉。 Kalau orang dunia berpikir kayak gitu kita masih bisa maklumi. 如果世界的人他这么想，我们还能够理 Tapi 解。 ini aktivis gereja. 但是这个是教会里面的圣工人员， Setelah 1-2 tahun pun masih marah sama anaknya. 1-2年过去了，他还是对他的孩子生气。 Karena dia punya prospek pekerjaan bagus, kenapa berhenti, kenapa masuk sekolah Alkitab. 他有很好的经济的未来，为什么要停掉这一切，进入学校去学习呢？ Itu berarti mendefinisikan kaya hanya berdasarkan uang. 这就是说，他所谓的这个富裕呢，只是从钱那一方面来衡量。 Kalau saudara diberkati dengan kekayaan, 如果我们蒙上帝的祝福富裕的话， biarlah hati saudara juga semakin kaya, semungkin bermurah hati menjadi berkat bagi banyak orang. 让我们的心也越来越富裕了，成为别人的更多人的祝福。 Kalau saudara tidak punya banyak harta benda, 如果我们没有很多的财富， jangan menganggap diri tidak kaya. 我们不要以为我们是贫穷 Karena 的， menurut firman Tuhan, 因为按照神的话语里面 kekayaan 说， itu ditentukan oleh kualitas hidup. 这个所谓的富裕是因着我们生活的质量来衡量。 Sukacita kita yang melimpah tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kita beli, 我们 yang 喜 kita 乐的 punyai. 充满，不是靠着那些物质来衡量我们， Tapi seberapa banyak betul-betul adalah kasih karunia Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, kerohanian yang dibentuk oleh Tuhan, itu yang ada di dalam diri kita. 但是呢，有许多上帝的恩典在我们生命里面来造就我们，让我们可以福杯满溢。 Berkat Tuhan menjadikan kita kaya. Saudara. 耶和华所赐的福，让我们富足。 Betul. 是的， Pemberian-pemberian Tuhan 上帝的赐福， menjadikan hidup kita lebih baik. 让我们的生活有更好的进展。 Tapi itu jangan sekedar diukur dengan hanya harta benda. 那不要只是用钱财来衡量， Lebih baik itu, lebih penting malah adalah rohani, iman, pelayanan, cinta kasih kita kepada Tuhan. 更重要的乃是我们属灵的生命、我们的爱心、我们的侍奉。 Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. 愿上帝的话语可以祝福我们每一位。 Amin. 阿门。 Mari saudara kita akan berdoa bersama. 我们来祷告。 Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Mohon Tuhan terus menolong kami. 主啊，我们再次把生命交在你的手中，求主你不断的帮助我们。 Betul-betul Tuhan, kami merindukan berkat-Mu 主啊，真的，我们渴望你的赐福， untuk kehidupan materi kami, untuk kesehatan kami. 为我们的生活的肉体上的需要，也为我们经济生命里面的需要。 Tetapi lebih-lebih saudara, ya Tuhan, untuk hati kami, untuk hati saudara-saudara kami, untuk kerohanian kami, untuk cinta kasih kami. 主啊，更深的就是我们属灵的生命，我们的爱可以蒙你的祝福， Supaya hidup kami sungguh menjadi lengkap di hadapan Tuhan. 让我们全人、全身、全生命可以在你面前完全的 Kalau ada 献上。 saudara-saudari kami saat ini mengalami pergumulan masalah keuangan, 如果在我们当中有弟兄姐妹们面对经济的危机， Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, cukupkan keuangan untuk hidup mereka dan keluarga mereka. 主啊，求主你足够他们的家庭生活的需要的一切。 Kalau ada yang bergumul karena sakit penyakit, kami juga berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan dan berkati dan sembuhkan mereka. 主啊，如果他们身体有疾病的，奉主耶稣的名，我们求主你医治他们，让他们可以痊愈 Kami 起来。 mohonkan berkat jasmani ini untuk mereka Tuhan. 主啊，我们向你求他们属于肉体上的需要，祝福他们。 Tetapi Tuhan lebih dari itu, kami mohonkan berkat-berkat rohani dalam hati mereka, dalam jiwa, roh mereka. 主啊，但是我们更深的向他们为你祈求，求主你祝福他们属灵生命的祝福。 Biarlah Tuhan, Engkau mengirim Roh Kudus bekerja mengubah kami dari dalam. 愿你的圣灵在他们里面动工，可以改造他们，从生命里面开 Kami 始， bisa lebih cinta Tuhan, 让他们可以更加的爱主， lebih bermurah hati, 更有恩慈的心，
lebih sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan Tuhan. 更加认真的侍奉上帝。 Semakin kami sibuk, semakin kami banyak pekerjaan, semakin membuat kami giat untuk Tuhan. 越忙碌越侍奉，越来越爱主。 Di dalam pelayanan, di dalam doa, di dalam membaca firman. 在读经、祷告、侍奉里面， Supaya hidup kami menjadi semakin bisa memuliakan Tuhan. 让我们的生活可以越来越荣耀你的名。 Terima kasih Bapa. 感谢你，我们主。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祈求祷告， Amin. 阿门。